Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video refleksi makro pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan di Mahat Tahfiz Al-Barakah Sungai Petani, Kedah. Untuk keseluruhan makro, semua pelajar telah mencapai 3 objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengajaran makro ini tidak melebihi tempoh yang ditetapkan, iaitu selama 1 jam. Untuk sesi makro ini, saya telah mengajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 3 yang bertajuk Peribahasa. Baik, seterusnya adalah kekuatan yang saya telah dikenal-pasti sepanjang pengajaran makro ini. Yang pertama ialah saya telah melakukan 2 aktiviti bersama pelajar, di mana pelajar telah melakukan sesi perbincangan pada aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti lakonan di dalam kumpulan yang telah saya agihkan kepada 5 kumpulan. Pelajar diminta untuk melakukan watak peribahasa yang mereka dapat, dan rakan yang lain akan meneka peribahasa tersebut. Aktiviti ini diminta 2 wakil pelajar untuk tampil ke hadapan dan lakonkan. Apa yang saya dapati, kesemua pelajar dapat memberi kerjasama dan melibatkan diri dalam bahagian masing-masing di dalam kumpulan mereka. Aktiviti yang kedua pula, iaitu aktiviti membina ayat peribahasa berdasarkan peribahasa yang mereka dapat. Setiap kumpulan mendapat 2 peribahasa dan mereka perlu membina ayat berdasarkan peribahasa yang mereka pilih. Setelah mereka menyiapkan tugasan tersebut, wakil kumpulan diminta untuk tampil ke hadapan untuk membaca ayat yang mereka bina, dan rakan lain akan menilai jawapan mereka. Baik, itu adalah kekuatan yang pertama. Seterusnya, kekuatan yang kedua ialah saya telah menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik seperti video, menggunakan monitor, kad misteri dan papan putih mini untuk mereka menulis jawapan. Saya telah menunjukkan contoh-contoh video peribahasa supaya ia dapat menarik minat pelajar dan pelajar dapat gambaran daripada peribahasa tersebut. Saya dapat lihat kefahaman pelajar lebih baik adanya video berbanding kita mengajar teori sahaja. Pelajar akan lebih menarik kepada video ataupun animasi yang berkenaan dengan peribahasa. Baik, itu adalah kekuatan. Baik, seterusnya kelemahan yang telah saya kenal pasti sepanjang makro pengajaran. Saya tidak dapat menggunakan bahan bantu mengajar seperti alat projektor untuk tayangan video. Ini menyebabkan pelajar yang berada di bahagian belakang tidak dapat melihat dengan jelas tentang tayangan tersebut. Seterusnya, kelemahan yang kedua ialah aktiviti yang kurang merangsang pemikiran pelajar-pelajar di dalam kelas. Saya hanya membuat aktiviti lakonan dan membina ayat sahaja. Hanya 2 aktiviti sahaja yang saya jalankan dalam kelas, dan itu merupakan kelemahan bagi pengajaran makro. Seterusnya, penambahbaikan ataupun cadangan untuk makro pengajaran saya. Yang pertama ialah saya perlu memperbanyakkan aktiviti seperti susun gambar peribahasa, iaitu menggunakan puzzle. Puzzle ini sangat dapat menarik minat pelajar kerana pelajar dapat susun gambar peribahasa dan dapat meneka apakah peribahasa tersebut. Seterusnya, aktiviti dalam aplikasi iaitu seperti quizzes, ia juga dapat menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran yang saya ajarkan. Pelajar akan lebih tertarik apabila kita menggunakan media. Seterusnya, cadangan yang kedua ialah saya perlu bijak dalam membahagi masa dalam sesi pengajaran, di mana saya menggunakan lebih masa pada mengajar. Sepatutnya saya perlu menggunakan masa-masa yang lebih tersebut dalam sesi soal jawab, dalam kuis,
dan sebagainya. Dengan melakukan aktiviti soal jawab dengan kuis tersebut, masa pembelajaran itu digunakan dengan sebaiknya. Sebagai kesimpulan, sesi makro pengajaran saya dapat saya simpulkan bahawa ia dapat memberi pengalaman yang bermakna kepada saya kerana saya dapat berkongsi ilmu dengan pelajar dan dapat melakukan aktiviti pengajaran dengan pelajar, dan ini memberi satu pengalaman yang baik kepada saya di mana ini merupakan pertama kali saya membuat makro pengajaran dengan bahan bantu mengajar yang menarik. Saya juga dapat kenal pasti kelemahan dan kekuatan dalam sesi pengajaran makro, dan dapat saya menambah baik dalam pengajaran tersebut supaya pengajaran saya lebih berkualiti serta objektif pembelajaran dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.